أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ini rukun tertentu dengan orang kafir yang menghendaki masuk agama Islam. Qala muallifu rahimahullah ta'ala, ini rukun, yakni rukun Islam yang pertama ini. Ini rukun maksudnya rukun ini. Sebab itulah maknanya kitab Jawi ni, walaupun Jawi ataupun Melayu tapi dia guna nahwu bahasa Arab. Jadi tata bahasa Arab kerana pada masa penulisan kitab-kitab yang seumpamanya sezaman dengannya itu, maknanya penyelarasan tata bahasa Melayu itu tidak ada lagi. Bahkan sistem ejaan kepada tulisan Jawinya adalah tidak selaras. Begitu berlaku khilaf kepada beberapa perkataan yang terkadang ternampak bahasanya itu iktifa dengan gaya bahasa Arab, iaitulah bahasa Arab ni dia mengutamakan i'rab, mana baris. Maka kadang-kadang maknanya tok guru kita, maknanya para muallifin dan musannifin zaman dahulu dia memadakan kalimah itu dengan baris. Contohnya kamu, kami dieja dengan makna kaf, alif, mim. Itu jarang kita ketemui dengan sempurna ka, alif, mim, ya ataupun min, waw. Kadang-kadang ditulis dengan kaf, mim, yang boleh dibaca dengan kam, kum, kamu, kami. Tu. Maka itu semua adalah suatu seni yang orang panggil untuk nak mengetahui secara pasti itu, kita kena melihat kepada qarinah ataupun dia panggil siyakul kalam. Qarinah ni maknanya clue ataupun halaman cakapan itu berbicara tentang apa. Jadi dan ini rukun, yakni rukun ini ni, yakni rukun yang pertama ni. Rukun yang pertama ialah asy-syahadah, makna bersaksi. Bersaksi alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ini tertentu dengan orang kafir
yang menghendaki masuk agama Islam, wajib an-nutqu bisyahadatain, wajib bertutur. Bagi mereka boleh bertutur, menuturkan dua kalimah syahadah ini, supaya jadi nyata terang bahasanya pada zahirnya dia itu masih Islam dah. Dia panggil fi hukmid dunya, pada hukum dunianya dia adalah Islam, supaya boleh diijra, supaya boleh diperlakukan muamalah dan hukum secara Islam oleh orang Islam yang lain. Seperti bahawasanya orang panggil boleh dimakan sembelihannya, ditanam dia pada perkuburan orang Islam, itu umpamanya. Jadi tertentu bagi orang kafir yang menghendaki masuk Islam, wajib dia kena bertutur. Jadi kalau dia tak bertutur dengan dua kalimah syahadah ini, sedangkan dia boleh bercakap, dia boleh bertutur, maka tidak dikirakan sah Islamnya pada zahir atau pada dunia. Tu. Sebab apa? Sebab ta'rif Islam itu ialah mana menerima dan mengaku oleh zahir seseorang. Tu. Jadi dia tidak Islam pada zahirnya. Adapun yang dia benarkan dengan hatinya itu adalah makna-makna yang lain, itu bukan Islam. Tu. Jadi bagi orang kafir yang nak masuk Islam, wajib dia kena bertutur dengan dua kalimah syahadah ini. Adapun orang Islam yang asal dengan sebab ibu bapanya adalah Islam, maka otomatik lazim bayi yang dilahirkan daripada kedua ibu bapanya adalah Islam, maka dia menurut ibu bapanya, maka dia jadi Islam secara otomatik tanpa bersyahadah. Yang menjadi khilaf ulama ialah tentang adakah wajib bagi seorang yang Islam daripada kecilnya lagi, daripada asalnya lagi, adakah wajib dia bertutur dengan dua kalimah syahadah ini sekali sekurang-kurangnya seumur hidup di luar daripada sembahyang. Wajib ke tidak dia itu bertutur selain daripada sembahyang? Kalau dia sembahyang tentu dia akan bersyahadah, syahadah dalam tasyahud ataupun tahiyah sana. Jadi di luar daripada sembahyang ada kewajib mereka itu bertutur sekali seumur hidup. Maknanya untuk melepaskan tuntutan uhdatu taklif, maka khilaf ulama, setengah daripada mereka itu mengatakan mana mesti, mana wajib seorang yang sudah Islam daripada dilahirkannya lagi, di luar daripada sembahyangnya dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Dan sebahagian lagi ulama mengatakan memadai dengan orang panggil yang mengucap di dalam sembahyang. Dan dia tu memang sudah jadi, tentang dia tu status dia sebagai Islam itu otomatik dia jadi Islam apabila ibu bapa dia Islam. Cuma datangnya hukum wajib bertutur dengan dua kalimah syahadah itu. Itu di luar daripada sembahyang, ada kewajib atau tidak. Jadi begitu berlaku dua khilaf. Jadi supaya maknanya orang panggil sebagai i'lam secara rasminya bahawa dia adalah orang Islam, supaya kita orang Islam tidak menyakiti dia dan menghormati dia, memuliakan dia sewajarnya sebagai seorang Islam. Kerana perhubungan kita sesama Islam dan hubungan kita dengan orang kafir mengikut jenis-jenis orang panggil kufar mereka itu adalah berbeza. Dia tak boleh ada sakatan kita dengan orang kafir zimmi sekalipun, masih lagi ada sakatan-sakatan yang tertentu. Berbeza hubungan kita dengan orang Islam mestilah berdasar di atas hubungan kasih sayang, ajaran kasih sayang. Jadi macam mana kita nak, sama ada kita nak menerapkan ajaran kasih sayang ataupun tidak, atau menghormati dia kerana dia menghormati negara Islam dengan menyanggupi untuk orang panggil menuruti apa segala perintah pemerintah Islam dan tidak menunjukkan keangkuhan, kesombongan. Jadi maknanya untuk kita memperlakukan sikap kita itu, kita kena tahu status orang tu apa dia. Yang ni dia adakah dia Islam ataupun dia ni bukan Islam. Ini dengan sebab itu mustahak orang panggil diiklankan, dinyatakan keislamannya dengan cara dia melafazkan dua kalimah syahadah sebagaimana akad segala babul uqud, akad di dalam babil uqud, bab akad seperti akad
jual beli, nikah kahwin, semua itu berhajat kepada aqad, ialah untuk menandakan kalau jual beli keredaan di antara pembeli dengan penjual. Kerana Nabi kata innamal bai'u antaradin, hanya saja jual beli itu ialah daripada redha meredai, yakni pembeli tak boleh paksa orang yang menjualkan barangannya kepada pembeli. Penjual tidak boleh paksa orang yang membeli barangan dia. Maka redha meredai itu ialah perbuatan hati, sifat hati untuk menzahirkan ataupun menjadi tanda redha meredai ialah aqad. Aqad jual beli itu menunjukkan bahasanya mereka meredai di antara satu sama lain. Jadi begitulah juga maknanya dua kalimah syahadah ini ialah dijadikan syarat untuk mengesahkan Islamnya pada dunia. Maknanya dihukumkan dia Islam pada dunia. Adapun soal dalam hatinya tidak benar dengan apa yang dia ikrar dengan syahadahnya itu makna suatu hal yang lain. Maksudnya itu di antara dia dengan Tuhannya, rahsia di antara dia dengan Tuhannya, yang walau macam mana pun akhirnya akan zahir juga. Kerana benda yang ada di dalam hati kita, bermukim dalam hati kita ni, maksudnya apabila dia jadi semakin banyak, akhirnya hati kita merupakan bekas yang terhad, dia akan melimpah kepada panggil anggota-anggota yang zahir, khususnya mulut. Mulut akan berkata-kata, mulut akan berkata-kata sesuai apa yang dipegangi di dalam hati kita. Kerana lidah-lidah orang yang beriman, orang Islam itu begitu dijagai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana maknanya orang Islam itu mendahului kepada segala tindakan dan juga pertuturan mereka oleh nurullah, yakni cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah seorang hamba itu mempunyai hubungan dengan Allah Taala, bahawa dia mengenal Allah dan beriman kepada Allah, dan segala maudu'atil iman, konten-konten iman, maka daripada situ setiap perbuatan atau aktiviti dia dihargai oleh Allah Taala, dan dia sendiri dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan menghantarkan nurnya, pancarkan nurnya ke dalam hatinya. Dan kalau muka hatinya itu tidak ada lapisan-lapisan dosa yang sangat tebal, dan juga aghyar, dan juga sifat mazmumah, maka dia boleh menembusi kepada dalam hati yang di sana ada basirah, dan akhirnya basirah itu bernyala. Bernyala makna bercahaya. Maka basirah yang bercahaya itu akan dapat melihat haqaiqil asya' dengan hakikatnya. Segala hakikat segala sesuatu itu dengan hakikat dia, dengan segala kebenaran dunia, dengan hakikat dunia macam mana, apa dia, akhirat, ibadah, hakikat ibadat tu macam mana. Dengan sebab itu orang yang dipimpin oleh cahaya mana Allah Subhanahu Wa Taala ini melihat sesuatu yang begitu dibesar-besarkan, dihargai pada syarak itulah. Maka dengan sebab itu dia membesarkan urusan-urusan akhirat, kerana dia mengetahui dengan secara jelas bahasanya itulah orang panggil perkara-perkara yang sebenar-benarnya untuk dilakukan oleh seorang hamba. Itu oleh kerana dia mendapat pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah berkaitan kebenaran hatinya dengan Allah Taala. Adapun dua kalimah syahadah ini untuk menjadi pedoman dan panduan kepada kita umat Islam untuk memperlakukannya sebagai orang Islam. Adapun kebohongan hatinya itu ialah diantaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala muallifu rahimahullah ta'ala, yang kedua daripada rukun Islam yang telah kita bahaskan kemarin, iaitulah rukun Islam ini adalah rukun urfi, yang mana 5 perkara ini ialah hak besar-besar yang merupakan induk-induk dan juga hak orang panggil teras-teras kepada a'malul zahirah, mana a'malul Islam yang zahirah, amal-amal Islam yang zahir, dan yang tidak menafikan bahawasanya di sana ada lagi amal-amal Islam yang wajib dilakukan. Apa dia? Yang kedua, mendirikan sembahyang yang lima waktu. Perkataan mendirikan sembahyang itu perlu difahami dengan sebaik mungkin, dan itu adalah sewajarnya makna kita ni menempuhi pembelajaran dengan kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli walaupun dia juga nampak macam simple, ringkas, tetapi sebenarnya mempunyai orang panggil ilmu dan maklumat yang sangat penting diketahui. Khususnya kitab Musalli itu ialah
menerangkan tentang tuntutan Allah Ta'ala terhadap kita dalam bab semaya. Kerana Allah Ta'ala dalam Quran tidak pernah sekalipun memerintahkan kita supaya kita sembahyang. Yang ada ia Allah Ta'ala memerintahkan kita iqamatus salah, dan yang kedua ialah muhafazatus salah, mana mendirikan sembahyang dan juga memelihara semaya. Maka yang paling penting ialah kita memahami apa makna iqamah dan juga muhafazah. Menyahu seruan Allah Ta'ala, melaksanakan perintah Allah Ta'ala, bandingannya sama kita menjawab soalan peperiksaan, bukan menjawab soalan dakwah. Menjawab soalan dakwah ialah biqadri uqulihim, dengan qadar tahap atau dengan qadar pemikiran mad'u, orang yang didakwah. Jawab soalan SPM kena jawab mengikut kehendak soalan. Apa yang soalan nak, kena jawab begitu. Tapi dalam dakwah kita menjawab soalan daripada seseorang itu mengikut qadar tahap kemampuan berfikirnya, juga tahap kefahamannya. Mana kita kena meraihkan akan mad'u, orang yang didakwah. Tapi soalan-soalan yang lain, soalan peperiksaan, kena raihkan maksud ataupun murad soalannya ditanya. Jadi sebagaimana anak-anak kita yang mengambil peperiksaan di sekolah-sekolah dan akhirnya mendapat result itu ini, yang tinggi, yang rendah, yang orang panggil yang lulus, yang jatuh, macam-macam. Jadi sering kali kita biasa mendengar daripada kalangan anak-anak kita yang tidak dapat menjawab soalan dengan tepat itu kerana gagal untuk memahami murad ataupun kehendak soalan. Samalah juga di dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham betul-betul apa yang Allah Taala nak daripada kita. Perintah Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala nak apa dia daripada kita. Contohnya dalam bab sembahyang, ya Allah Ta'ala gunakan perintahnya ialah aqimus salah wa aqimis salah, dirikan oleh kamu akan sembahyang. Maka yang penting ialah kita memahami apa murad, apa makna mendirikan sembahyang itu. Di samping itu hafizu ala salawati, maknanya ialah sembahyang oleh kamu, pelihara oleh kamu akan sembahyang yang 5 waktu dan juga wasalatil wusta, dan sembahyang yang pertengahan. Jadi hafizu maksudnya muhafazah. Muhafazah memelihara sembahyang itu bagaimana? Mendirikan sembahyang itu bagaimana? Kita musalli menjawab semua persoalan ini. Jadi kalau kita belajar kitab musalli dan benar-benar memahami, kita akan dapat orang panggil melaksanakan sembahyang itu sebagaimana yang dituntut oleh syarak. Dan selain daripada itu, Allah Ta'ala memerintahkan secara umumnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan mereka itu manusia melainkan untuk melakukan ibadah kepada Tuhannya hal keadaan mukhlishina lahuddin, hal keadaan ikhlas bagi agama, nak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mukhlishina itu adalah, kalau dalam i'rab ilmu nahwu dia panggil hal. Hal itu ialah pada masa sekarang. Al-hal istiqbal masa depan. Itulah dalil kepada muqaranatun niyah. Muqaranah niat tu kena menyertai, kerana ikhlas ini ialah berkaitan dengan niat. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Taala memerintahkan kita semua dalam keadaan melakukan ibadat dalam keadaan qanitin. Qanitin itu maksudnya ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya perlu kita fahami apa yang Allah Ta'ala nak daripada sembahyang kita. Bukan semata-mata sembahyang. Sebab itu dalam Quran tidak ada perintah sallu, sembahyang oleh kamu, tidak ada. Yang ada ialah aqimus salah. Kerana apa Allah Ta'ala menggunakan kata perintahnya aqimus salah? Itulah yang perlu kita fahami. Jadi iqamah, mendirikan sembahyang, ialah melibatkan menyempurnakan segala hal-hal yang wajib seperti rukun dan juga syarat. Adapun memeliharakan sembahyang itu mura'ah, menjaga, meraihkan segala orang panggil kebaikan-kebaikan yang mampu kita raih daripada pelaksanaan ibadah sembahyang itu. Contohnya sembahyang di awal waktu, sembahyang secara berjemaah, khusyuk di dalam sembahyang, melakukan sunat-sunat sembahyang, melakukan sembahyang sunat. Itu masuk dalam makna muhafazatus salah, memeliharakan sembahyang, menjaga kesempurnaan rukun, dan juga syaratnya itu adalah dan menjauhi daripada segala mubtilat. Mubtilat mana perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. 3 hal itu masuk di dalam
iqamatus solah. Iqamah itu diterjemah dengan bahasa mana kita melaksanakan sembahyang. Melaksanakan itu ialah melaksanakan hukukul wajib. Hak yang wajib. Apa yang wajib? Yang wajib itu ialah rukun-rukun dan juga syarat-syarat sah, dan menjaga daripada, menjauhi daripada mubtilat dia, perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi itu maksudnya mendirikan sembahyang yang 5 waktu. Jadi tuntutannya ialah mendirikan. Itu kata kuncinya begitu. Nah, itu yang kita kena pegang. Bukan semata-mata sembahyang. Ya, anak kecil kita yang kita nak mulakan dia dengan ibadah solat ini dan apapun sebaran ibadah, seperti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalati wa hum abna'un sab'in. Kena suruh anak musmaya umur mereka 7 tahun, wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukul mereka 'alaiha ay li ajliha, kerana li ajla li ajli tarkiha, kerana meninggalkan semaya, wa hum abna'u 'ashrin, padahal mereka berumur 10 tahun, kena piak, kena goda. Piak goda bukan piak goda siapa pecah daging siapa luka tidak. Makna piak goda ialah sebagai ta'dib. Orang panggil dengan merasakan sedikit kesakitan dan ialah mempermalukan dia sehingga dia tu di piak goda. Jadi makna sekarang, tapi sekarang ibu bapa pun tak boleh nak piak goda. Tak sah kata ustaz. Ada seorang ustaz yang merotan pelajar dekat-dekat sinilah, pondok dekat sini. Itu begitu di zaman dia. Orang panggil pastor dia bercara ni. Sedangkan itu masuk dalam orang panggil proses, orang panggil pendidikan tarbiyah. Tapi oleh kerana dia adanya undang-undang yang menyikat menhalang daripada proses ini, ialah kerana ada orang yang menyalahgunakan. Begitu dia akan sentiasa akan ada dalam apa-apa bidang pun, akan ada orang yang mengambil kesempatan dan orang panggil menyalahgunakan. Orang panggil hak itu, hak mana guru untuk merotan murid ni. Maksudnya menyalahgunakan itu ialah mereka merotan ataupun mendenda untuk memuaskan hati mereka dengan penuh emosi, kerana tersakiti hati mereka itu dengan karena pelajarnya, muridnya, lalu mereka merotan dengan sekuat hatinya begitu. Dan itu sangat menyalahi daripada maksud hikmah daripada dibenarkan untuk orang panggil menghukum, memukulkan para pelajar. Begitu juga isteri kita boleh pukul, ditinggalkan daripada tempat tidur, kemudian dipukul dengan qadar bukan menyakiti tetapi ta'dib, dan juga orang panggil ta'zir untuk mempermalukan dia. Sudah tentulah ialah oleh kerana zaman kita sekarang ini sifat malu sudah berkurangan, sudah tentulah kesan dia juga jadi kurang. Tapi ketika orang masih lagi memegang sifat malu ini, begitu dipukuli dengan qadar yang sangat sedikit, bukan kesakitannya, bukan isu kesakitan, tetapi dipermalukan itu, diaibkan, sehingga dia tu dipukuli oleh suaminya begitu. Tetapi apa yang berlaku ialah para suami yang tidak beragama, maksud kurang beragama, begitu mereka beran, marah, mengamuk, mengganas, sehingga orang panggil membuat orang panggil penganiayaan dengan memukul isteri itu dengan suatu hal yang tidak sepatutnya, sehingga merosakkan tubuh badan di sini. Itu bukan. Maka dengan sebab itu pihak tertentu membuat undang-undang supaya mereka ini untuk menjaga orang panggil kebaikan juga keselamatan mereka. Tapi akhirnya orang panggil salah satu daripada metod ataupun cara tarbiyah dalam Islam itu terpaksa ditinggalkan. Kerana di sana ialah maknanya dihalang, sehingga ibu bapa sendiri pun tidak boleh nak memukul anak, kerana dia akan disabitkan kesalahan menderakan anak bila diketahui oleh jiran. Tu begitu diambil gambarnya, begitu diviralkan, begitu sampai kepada pihak penguat kuasa. Lalu ada orang yang menyaman, ada orang yang meriputkan. Itu maknanya anak sendiri pun kita ni tak boleh nak orang panggil nak takdib dengan cara begitu. Jadi begitu maksudnya mendirikan sembahyang, dan sembahyang ini adalah suatu ibadat yang kita katakan ibadat yang sangat hebat. Sebab itu ahli sufi, ahli tasawuf, mereka merasa bersyukur dengan sebab diperwajibkan ibadat-ibadat ini. Dan dalam ibadat-ibadat tasawuf menyebut bahasanya kita ni diheret oleh rantai kewajipan, kefarduan, untuk kita ni boleh masuk dalam syurga.
seolah-olahnya Allah Ta'ala heret kita tu untuk masuk dalam syurga. Ini ada sesuatu benda yang ajib, pelik. Nak masuk dalam syurga, seolah-olah kita ni tak mau masuk dalam syurga. Maka terpaksa Allah Ta'ala memperwajibkan amal. Kalau kita kira logik kan, maksudnya tak payahlah diperwajibkan, difardukan, orang panggil amal-amal Islam ni. Sebabnya kaedah dia ialah siapa dia yang nak masuk syurga, dia kena beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kamu tak mau beramal, bermakna kamu tak mau masuk syurga. Tapi tidak, terpaksa diperwajibkan. Kerana manusia dia nak, tetapi dia tidak ada kekuatan. Fardu dan juga wajib ini, amal yang wajib ini memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukannya. Benda yang diperwajibkan di atas diri kita, kita terpaksa dah kena buat. Dengan bahawa diancamkan dengan ancaman janji seksa. Itu adalah kekuatan kita, itulah takut. Pada basicnya dia panggil tenaga iman kita adalah takut. Tetapi kalau kita boleh mencapai suatu tahap hubungan yang sangat maju dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan manusia, saat ni sifat malu untuk melaksanakan amal-amal yang fardu sahaja, untuk melakukan amal-amal yang wajibat sudah mencukupi dengan sifat takut. Tapi melaksanakan amal-amal yang sunnah dan juga adab itu lebih tinggi, maka perlu kepada sifat malu kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita ni manusia sekarang ni tak usah kepada Allah Ta'ala tu gaib, makhluk yang nampak dipandang. Kalau bahasa Kelantannya panggil nampak dengan mata lenda, dengan butir mata kepala pun dah tak malu dah. Sekarang orang dah mula buat sifat malu. Sedangkan sifat malu itulah dia panggil sifat yang tertinggi. Dalam bab khusyuk dalam sembahyang, Al-Imam Ghazali dia telah menyusun jenjang-jenjang ataupun tingkatan-tingkatan khusyuk. Ada tingkatan khusyuk di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dimulakan dengan hudurul qalb, itu paling lekeh, paling basic, paling qadi, paling ringan. Yang dinamakan khusyuk dalam sembahyang itu ialah hudurul qalb, hadir hati bersama dengan apa yang kita buat. Makna kita khabar kata kita ni duduk semaya, kita khabar kita ni duduk depan Rabbil Jalal, kita khabar kita ni sedang orang panggil bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ke tak orang tak khabar, makna tak perasan, tak sedar bahasanya dirinya ada. Ramai orang tak. Sebab itulah fikirannya boleh melayan ke serata dunia, serata tempat, serata benda yang difikirkan. Sebab masa tu dia lalai. Jadi maknanya hati kita tu tidak hadir, dia panggil. Apa yang dikira dari kitab Musalli juga sebut bahasanya yang dikira diberi markah oleh Allah Ta'ala ialah kita ingat. Hak kita lalai itu kosong, tak dapat. Jadi penuh kalau kita ni daripada Allahu Akbar, sebab Assalamualaikum warahmatullahi, penuhlah markahnya. Tapi siapa dia daripada Allahu Akbar sehingga Assalamualaikum warahmatullahi penuh ingat dia semata-mata hanya kepada Allah Ta'ala sahaja, itu tak ada orang boleh begitu mainkan Nabi Rasul tu. Adalah kerana mereka ni tidur pun hati mereka tak tidur. Jadi maknanya dengan sebab itulah kita perlukan kepada suatu kaedah, kita perlukan kepada suatu cara macam mana untuk kita mendapat markah penuh. Markah penuh ni maksudnya ialah start daripada Allahu Akbar sehingga Assalamualaikum warahmatullahi. Mana markah tentang kurus gemuknya pahala itu satu hal yang lain pula. Soalnya biarlah daripada Allah siapa Allahu Akbar siapa Assalamualaikum warahmatullahi, biar penuh dapat. Kurus pun tak apa hingga lagi. Ialah tak lain tak bukan ialah salatul jamaah, semaya jemaah. Dalam kitab Musalli ada sebut juga bahasanya bila kita semaya setengah daripada fadail ataupun fadilat semaya jemaah ni terlalu banyak. Dan apabila kita menyebut fadilat semaya jemaah, dia merujuk kepada 27 kali ganda itu. Tetapi sebenarnya fadilat semaya jemaah tu banyak lagi. Antaranya ialah dengan semaya berjemaah ini kita dapat orang panggil memenuhkan maksudnya begini, kalau kita lalai ketika kita ni ingat lalai, dia berlaku. Kita ingat kemudian kita lalai tergalih lepas tu kita ingat pula aku semaya ni. Jadi kalau kita sembahyang jemaah ketika kita lalai, ada ahli yang sembahyang baik imam ataupun makmum yang lain
yang ingat kepada Allah Ta'ala, maka ingat dia tu boleh cover lupa kita, kelupaan kita. Jadi bayangkanlah kalau yang sembahyang Jumaat itu begitu sekian ramainya, 100 orang, 500 orang, katakanlah 500, ambil saja 100 orang saja. Dalam 100 orang ini takkanlah pada satu detik, satu masa berlaku kelupaan serentak, tidak berlaku. Pada adatnya mustahil, pada adat mustahil. Kerana bilangan itu dipanggil sebagai bilangan mutawatir. Bilangan mutawatir ni 10 pun dalam perwayatan hadis 10 pun dia panggil mutawatir dah. Ini kan pula 100 orang, tak kira 100 orang tu minat bola sepak belakang ni. Ketika berlakunya orang panggil piala-piala bola sepak, ketika tu sibuk ahli-ahli mengaji kitab ni bergada-gada ni. Apabila ada siarannya waktu maghrib, itu kita berasa banyak ni. Kita dah mengajar 20 tahun lebih dah ni. Bila ada musim bola, jadi renggeh sikit. Tanya makmum, bola ustaz, dia kata ni. Jadi kita behelah ni. Itu hok belajar ataupun dia tukar. Tak apa, hok mengaji kitab ni ada lagi lepas pada ni. Bola ni je ni. Jadi itu pun dia tak sanggup dah. Jadi tak apalah ni. Kita tak boleh nak marah, kita kena rajak ni. Kena rajak maksudnya mereka tu meninggalkan fadilat sahaja. Jangan kita tak boleh. Jangan kita marah kepada orang yang meninggal fadilat seperti kita marah kepada orang yang melakukan maksiat. Ini kita tak boleh nak beza ni. Dalam dakwah ni kita tak boleh nak beza. Kejahatan orang tu makna setara mana. Jadi sehingga kan yang menyebabkan punuh hati orang tu. Sedangkan dia melakukan kesilapan yang sedikit ataupun benda tu tidak berdasar. Seperti semaya sunat ko, kita tak boleh marah orang tidak melakukan amal-amal sunat. Orang yang melakukan amal-amal makruh, kalau kita sudah menerima suatu perkara itu hukumnya adalah makruh, iaitu dia panggil larangan secara tidak jazam. Jadi kita pun tak boleh larang dia secara jazam. Jazam ni makna putus. Sebagaimana kita melarang orang yang melakukan maksiat itu haram, mana larangan secara jazam dia panggil. Jadi maknanya tadi yang semaya Jumaat saat ni jadi kalau 100 orang pada adatnya mustahil. Kelupaan itu berlaku secara bersilih ganti. Ketika kita lupa, orang lain ingat. Kalau jumlahnya 100 orang, 30 orang lupa, 70 orang ingat masa tu. Dan ketika 50 orang lain yang lupa pula, dia bergilih ganti. Masanya tak sama. Khusyuk dalam semaya kita ni, hudurul qalbi kita dalam hati tu, dalam semaya kita ni dia macam lampu signal. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Cuma hok tak tahannya, hok kita kelah hok kebanyakan orang ni lama masa mati. Kalau orang Kelantan panggil mapuh lah, mapuh. Kasar sikit ni mapuh. Api tu mah lama mati daripada hidup. Nyala sementara begak mapuh, lama begak nyala pula. Maksudnya lalai, kita duk layar fikiran kita melayar. Kemudian kita ingat, aku dalam semaya, ingat pula ingat sementara begak lalai pula Maka dengan sebab itulah kita sekarang, untuk kita umat yang zaman sekarang terlalu sangat terdesak dan berhajat kepada sembahyang Jumaat. Kerana itu cara. Kalaupun di rumah pun kita usahakan supaya berjemaah. Khususnya kepada orang laki-laki di tempat sembahyang Jumaat. Orang perempuan pun mana boleh pergi sembahyang di masjid balasah Itu ada orang perempuan, dia kata kita orang perempuan ini afdal sembahyang di rumah, dia kata. Ini kita kena faham. Dalam kitab sebut perempuan-perempuan yang tertentu, misalnya yang cantik-cantik, yang muda-muda, itu makruh dia pergi sembahyang jemaah ke masjid ataupun tempat-tempat seandainya ada fitnah. Jadi kalau dapat dinafikan fitnah itu tidak jadi makruh lah. Fitnahnya apa dia? Fitnahnya ialah masalah orang panggil hubungan laki-laki dan perempuan. Mana kehadiran perempuan-perempuan yang cantik itu boleh menarik perhatian orang laki-laki. Itu makna fitnah antaranya. Ataupun melakukan maksiat. Misalnya pergi masjid sembahyang Jumaat, belah-belah tu duk buku tupak. Belah-belah buku tupak. Belah-belah buat tupak, ketupak. Itu faham-fahamkan sendiri. Boleh fahamkan. Mana buku tupak ataupun apa-apa saja maksiat. Adu domba ke apa ke. Jadi tidak padan, dia panggil tidak berbalai pahala sembahyang Jumaat tu dengan dosa yang kita buat. Itu dia panggil fitnah. Tapi kalau ini dapat dinafikan, maka yang lebihnya orang perempuan juga semaya di masjid juga. Kemudian pula
Bagi orang-orang perempuan yang mengatakan orang perempuan itu afdalnya sembahyang di rumah berbanding dengan masjid kerana takut fitnah. Pergi ke masjid takut fitnah. Pergi ke mall, pergi ke pasar raya tak ada fitnah. Nah, mesti adil. Bila kita bawa satu orang panggil kesimpulan mesti adil. Pergi ke masjid ni takut jadi fitnah. Lepas tu pergi ke mall, pergi ke mall, pergi pasar raya, pergi tempat-tempat lain tu tak ada fitnah. Tempat itulah lebih banyak fitnah. Tetapi kita kena juga terpaksa pergi ke pasar untuk mendapatkan keperluan kita. Qadar itu saja. Jadi kalau kita kata pergi ke masjid tu jadi fitnah, pasar raya ke tempat-tempat keramaian lain jangan pergi juga. Baru adil. Tak sih nak pergi ni. Tu. Lepas tu kalau sang isteri ini bersama dengan suaminya naik kereta, naik motor, apa yang nak jadi fitnahnya? Siapa dia yang nak mengorak dia, nak mengusik dia? Tu. Cuma anak-anak muda ni lah dia biasalah. Itulah yang perlu dijaga. Yang perlu dijaga ialah perkara-perkara dan dalam melaksanakan perkara amal yang baik. Dari segi orang panggil pelaksanaannya makna perkara-perkara lain. Dia panggil li ghairi, benda lain daripada diri amal itu yang menjadi masalah. Bila kita tak jaga itu, seperti umpama contoh, contohnya melakukan akad nikah di masjid. Pada dasarnya dia adalah baik sebab secara dasarnya segala aktiviti yang baik dilakukan di masjid pahala dia berganda-ganda. Bahkan dalam kitab Tajzibu Atrafil Hadis ada kitab biru itu yang Ja'far Awah pun terputus maksudnya habis kitab tu. Saya mengajar di Muslimat ada 42 butir je, terpaksa ni dia kata 2-3 hari ni ada pulak. Maknanya mendapat sambutan lah. Kita kata dia ada 2 penggal yang pertama salah satu daripada hadisnya menyebut bahasanya mana sunat kita melakukan akad nikah ini di masjid. Status hadisnya saya tidak tahu, saya tidak siasat lagi. Tapi dia tidak bercanggah dengan syariat. Jadi mengadakan akad nikah di masjid itu baik. Sebab melakukan aktiviti khair. Yang tak baiknya apa dia? Masjid ni tempat ibadat, tempat dan dia ada orang yang masuk dalam masjid, dia kena jaga adab. Dia tidak seperti kita masuk dalam mana-mana tempat yang lain. Ada rakan seorang imam di suatu masjid memberitahu kepada saya. Suatu ketika adalah majlis akad nikah itu akan diadakan selepas daripada sembahyang zuhur di masjid itu. Begitu rombongan daripada laki-laki lah, rombongan laki-laki datang yang terdiri daripada orang laki-laki dan orang perempuan muslimat. Begitu di masjid itu dia ada anjun yang terpisah daripada masjid. Jadi muslimat itu berehat di situ menunggu selesai sembahyang fardu zuhur. Begitu selepas daripada azan semaya sunnah dan diiqamatkan, maknanya ada muslimat tempatan lalu yang terlewat lalu untuk pergi sembahyang di dewan semaya masuk dalam masjid. Begitu dia melalui orang panggil rombongan hok perempuan saat ini ada beberapa orang yang duduk di anjun itu. Lalu muslimat tempatan itu mengajak mari kita pergi sembahyang. Jadi mereka mengatakan mereka uzur. Kita uzur. Tu. Kemudian muslimah ni dia lepas semaya pun dia tidak lekas balik. Dia orang perempuan ni dia bagus. Dia rajin buat ibadat lebih pada kita orang laki-laki. Pemurah pun boleh ke dia juga. Tu. Itu kelebihan mereka. Jadi bila ada orang panggil selepas semaya zuhur, begitu upacara akad nikah dilakukan. Muslimah yang dia ajak saat ni yang mengatakan uzur tadi, begitu kelihatan ada juga di atas masjid ketika upacara. Jadi maknanya dan apa yang perlu dilakukan ialah memberi taklimat penjelasan ataupun setengah masjid tu dia ada ruang yang khusus untuk melakukan akad nikah. Jadi bila kita kata majlis perkahwinan sama ada majlis akad nikah, majlis apa tu menyambut menantu dia panggil apa? Majlis resepsi ke apa tu? Model ni. Tu dia panggil apa? Resepsi lah dia. Tu. Tak kira lah apa-apa majlis yang berkaitan dengan nikah kahwin tu dia panggil majlis suka, gembira, happy. Jadi begitu masjid ni kanak-kanak apa lagi dengan medan yang luas begitu sedap lah berongganya dengan kebisingan itu kita tak dapat nak jaga. Perbezaan dengan anak-anak yang dibawa sekali semaya itu maknanya adalah lebih terjaga adabnya sebab ibu bapa sentiasa pesan ayah sentiasa pesan dan melarang daripada membuat bising.
Jadi itu yang nak dijagakan. Maksudnya anak-anak dan orang panggil ahwal orang-orang, dia tak, dia dalam masjid itu dia dah jadi macam, sebab dia tidak anggap dia biasa macam tempat lain juga. Yang perempuannya, yang muda-mudanya, yang laki-lakinya sama. Keadaannya tidak sesuai dengan masjid begitu. Maksudnya bila dalam masjid perlu menjaga adab masjid. Jadi kalau kita boleh menjaga adab masjid dengan penuh adabnya, maknanya masuk melakukan akad nikah itu adalah terbaiklah. Yang penting ialah memberi penjelasan kepada manusia. Memberi penjelasan, memberi taklimat kepada manusia untuk menjaga adab. Ini masjid para imam, maksudnya boleh beri peringatan secara ringkas. Sekarang kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutkan kelebihan-kelebihan rumah Allah Taala. Kita ni tetamu Allah Taala. Jadi jangan awak perangai kata orang Kelantan tu bola, awak selu-sela. Itu boleh rujuk kepada kawan-kawan daripada Kelantan. Gabriel selu-sela bono orang panggil mana orang panggil ikut sedar atau mana duk tak boleh. Karena di dalam masjid ada tertibnya, ada cara dia dan ada adabnya. Jadi itulah maknanya orang panggil adab-adab kita. Masih kita kena jaga sesuatu amal Islam pada zatinya, pada zatnya mana boleh, tapi dia ada. Supaya ginilah, dan saya rasa saya sudah sebut. Kalau orang menanyakan hukum main bola sepak, main bola sepak tu kalau kita merujuk kepada zati diri permainannya itu tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa unsur yang haram. Tapi kita bila ada, misalnya begini, kalau misalnya ada seorang ustaz ditanya, ustaz apa hukum main bola sepak? Dia kata haram. Jadi dia kata haram itu dia melihat kepada realiti amalan yang orang bermain bola sepak pada masa sekarang. Tu. Tapi sepatutnya kita tidak boleh totok begitu haram gitu. Sebab awal-awal dia tak faham. Haram li zatihi ke, haram li ghairihi ke, dia tak faham. Kalau orang menanyakan hukum Gusti, tentu dah kita jawab haram. Sebab apa kita jawab haram? Sebab kita melihat kepada realiti yang berlakunya bagaimana. Sedangkan Gusti itu sebenarnya sukan yang Islami, kerana Nabi sendiri pun bergusti, bukan dengan menantu dia. Gusti ni apa dia Gusti? Akak gembah, tu dia panggil Gusti. Itu latihan peperangan. Adapun tinju, itu tidak Islami. Sebab tinju itu menyasarkan muka. Sedangkan Nabi melarang dalam hadis, kalau nak pukul, jangan pukul membinatang pun, jangan pukul di muka. Kalau maksiat mimbabil aula, lebih-lebih lagi. Kalau tinju tak pukul di muka, perut tu kadang-kadang je. Tak tumbai dengan sekadar pukul di perut. Dia kena pukul di muka lah. Tu. Jadi dia tu adalah tidak sesuai dengan Islam. Sebab mana muka-muka ni anggota yang sangat mulia. Tu. Jadi kita kena fahami asas kaedah. Jadi maknanya bila ada ustaz kata haram Gusti, kerana melihat kepada amalan Gusti yang ada pada zaman kita sekarang. Kalau mereka mengatakan bola sepak, permainan bola sepak itu haram, bermakna merujuk kepada dia panggil haram li ghairihi. Tetapi sepatutnya kita kena nyatakan hukum dia ialah hukum yang zati dulu. Diri permainan bola sepak, apa yang haramnya? Adakah ada unsur haram? Tak ada. Muka sepak bola. Jadi dia ada benda yang haram. Jadi maknanya melihat kepada zat diri permainan tidak haram, tetapi kita melihat pula cara pelaksanaan. Jadi yang haram itu boleh jadi halal. Bukan yang haram tu kita boleh jadikan dia tu. Maksudnya ialah kerana dia tu pada zat dirinya adalah halal harus, cuma dia jadi haram itu dengan sebab yang lain. Macam babi tu kita nak pisah macam mana pun dia tetap haram dah. Tu. Sebab itu adalah hukum zati. Itu pun lagi akan datang. Dalam bab orang panggil kita ada wujud zati, kedam zati. Itu ulama letak istilah begitu untuk nak membezakan fahaman maksud murad, mana wujud yang dibicarakan di dalam sifat 20 atau sifat dalam ilmu akidah, ataupun wujud yang kita katakan sebagai sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbeza dengan wujud kita dan juga wujud-wujud yang lain. Itulah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, memberikan zakat. Ita'uz zakat, memberikan zakat. Mana perbuatan zakat? Perbuatan sembahyang, itu kita tahulah. Mana perkataannya, perbuatannya. Perbuatan zakat itu ialah hulur beri kepada mustahiqinaz zakah.
kita unjuk, kita holo beri kepada mustahiqin zakah, itulah perbuatan zakat. Sebagaimana sehari dua lagi kita lusalah mana perbuatan gerda ataupun udhiyah itu ialah iraqatud dam, menumpahkan darah tu. Itu perbuatan dia. Kalau puasa imsak itu tahankan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau zakat, mana perbuatan zakat? Perbuatan zakat ialah perbuatan kita menhulur beri kepada mustahiqun zakah, yang lebih popular dengan istilah asnaf yang 8. Jadi kaedah dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, bila kita sebut kata niat, niat ni ibadat wajib kena niat. Sa'irul ibadat, sekian ibadat itu wajib kena niat. Terjadinya dia inqaduha, terjadinya ibadat ni ialah dengan niat. Sedangkan lain-lain daripada itu terjadi dengan uqud, dengan aqad, dengan perkataan. Jadi kaedah dalam mazhab Syafi'i bila sebut kata niat, mestilah muqaranah, menyertai dengan awwalu fa'li, permulaan perbuatan ibadah. Awwalu fa'li ibadah, maknanya menyertai dengan perbuatan yang mula-mula. Sebab itulah niat sembahyangnya ialah ketika dalam takbir, kerana perbuatan zahir yang mula-mula ialah takbiratul ihram. Yani Allahu Akbar. Ambil air semaya wuduk semasa basuh muka, basuh tangan itu sunat, tak kira. Hak wajib basuh muka nombor 1. Maka semua ibadat-ibadat ini wajib kita muqaranahkan niat, menyertai. Muqaranah makna menyertai dengan permulaan ibadat. Melainkan beberapa perkara yang diistisnakan, yang dikecualikan, antaranya ialah zakat. Tapi yang asalnya ialah puasa. Puasa ni maknanya kalau kita nak niat muqaranah dengan awalul fi'li, ialah masuk waktu subuh lah. Bilakah masa wajib kita imsak itu? Start ataupun bermula dengan masuk waktu subuh, naik fajar shadiq. Jadi kalau kita nak niat puasa muqaranah dengan mula-mula masuk waktu subuh, bermakna kita kena standby sebelum daripada masuk waktu subuh itu untuk nak pasang niat. Kata orang Melayu, pasang niat. Kalau begitu dia panggil masyaqqah. Maka syariat bila masyaqqah tajlibut taysira, menarik akan kesenangan. Maka dipermudahkan niat pada ibadat puasa itu ialah sebelum daripada masuk waktu subuh, yakni waktu malam. Akhirnya untuk puasa sahaja, untuk ibadat puasa saja, mula-mulanya harus niat pada waktu malam. Akhirnya dia jadi wajib mabitkan niat, makna bermalangkan niat. Dan sehingga kalau kita niat menyertai dengan masuk waktu subuh niat puasa, tidak sah puasa kita. Padahalnya asal kaedah niatnya begitu. Itu yang pertama, puasa. Yang kedua ialah zakat. Zakat pun dibolehkan kita niat sebelum daripada perbuatan zakat. Perbuatan zakat itu mana? Perbuatan zakat ialah menghulurkan, memberi zakat itu kepada orang yang berhak menerima zakat. Itu dipanggil sebagai mustahiqun zakah, orang yang istihqaq, yang berhak menerima zakat. Itulah ada 8 golongan. Dengan sebab itu disebutkan sebagai 8 asnaf, ya 8. Jadi dibolehkan kita niat itu sebelum daripada itu. Mana? Semasa tauzik. Tauzik ini menghancurkan harta zakat daripada harta kita. Seperti kalau katakanlah 40,000, mana yang wajib keluar zakatnya 1,000. Jadi ketika kita ambil 1,000 daripada 40,000 itu dipanggil tauzik. Masa tu kita niat hadza zakat. Mana hadhi zakat ini ialah zakat aku. Zakat apa? Tak ialah zakat mata wang, zakat. Jadi ini ialah zakatku. Jadi niat itu sebelum daripada perbuatan zakat. Boleh. Itu diberi rukhsah oleh syarak. Ataupun kita niat zakat itu semasa menyerahkan kepada wakil. Wakil ni orang yang tolong memberikan harta zakat itu kepada orang yang berhak terima zakat. Kadang-kadang macam saya sendiri pun ada orang-orang yang meminta menyampaikan zakat kepada orang yang berhak terima zakat. Tapi kita tu, ya kita tidak lari bila mereka tu minta tolong, kita tolonglah. Tapi kita dengan kesibukan kita tu payah juga nak cari orang nak cari orang terima zakat ni payah. Supaya apatah lagi orang lain kita nak puas hati. Puas hati biar kena sasaran. Jadi maknanya begitu kita berikan kepada wakil. Masa tu kita niat, ini ialah zakat aku. Boleh juga.
ataupun menyerahkan, mewakilkan niat pun boleh juga. Ya, mewakilkan niat nih. Wakil itu kita menyerahkan urusan kita untuk diuruskan orang lain dalam keadaan kita boleh menguruskan sendiri. Itu dia panggil wakil, wakalah. Jadi zakat. Dan yang ketiganya, yang boleh didahulukan niatnya sebelum daripada perbuatan, itu ialah udhiyah, yang dipanggil oleh orang Kelantan kita gerbe. Nah, gerbe sebenarnya kurban. Kurban jadi sebutan orang mana kurban. Makna kurban tu ialah menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, cara kurb itu sebenarnya banyak. Salah satu daripada menumpahkan darah. Jadi sebutan istilah yang benarnya ialah udhiyah. Tapi sudah jadi istilah bahasa Melayu kita jadi korban. Kalau orang luar daripada Kelantan dipanggil korban, hari raya korban. Nah, kita ni gerbe, gerbe. Jadi kalau gerbe tu dia tukang ngapi tu gerbe. Orang Kelantan dia tukang gerbe. Nah, anu korban tukar juga tukang korban hari raya korban ni korban hari raya. Bila ada hari raya tu fitri kafir. Jadi Idul Adha ni hari raya korban. Jadi ada pula di sana tubik dalam berita korban hari raya. Serama sikit-sikit ramanya. Nah. Jadi makna korban hari raya. Jadi korban dalam bahasa Melayu pula dia dah jadi bahasa Melayu. Masuk korban itu dah lagi daripada makna asal. Korban itu mana kita terpaksa berkorban, maksudnya kita bergadai, maksudnya menggadaikan nyawa, menggadaikan korbanlah sikit harta. Dia dah jadi makna dia tu lagi. Dia jadi lagi. Dia banyak istilah-istilah yang dia ambil daripada bahasa Arab jadi bahasa Melayu kita, dia akan jadi lagi makna dia. Macam sekarang bila benda tu dibiarkan begitu, maknanya akan jadi mantap, jadi rasikhah. Sehingga orang pakai semua guna. Seperti sekarang ada penggunaan, banyak kita tengok dalam khilaf. Maafkan di atas kekhilafan saya. Yang dimaksud khilaf itu kita faham maksudnya kesalahan, kesilapan. Jadi dia ada orang pada khilaf itu maknanya lain. Maksudnya perselisihan, mana ketidaksamaan. Tapi sekarang dah jadi. Bila orang pakai tu akhirnya perkataan itu akan digunakan dengan orang panggil makna itu sampai makna itu dah jadi rasikhah teguh dengan perkataan itu. Jadi kalau melibatkan istilah-istilah Islam, itu kita kena jaga. Sebab itulah kalimah bahasa Arab itu. Sebab itu kita kena belajar ilmu kalimah Arab. Nama dia ilmu apa dia? Itu Iman Suhail. Ilmu apa dia? Ilmu saraf. Ilmu saraf. Nak faham ikhlas, tawakul, nak faham orang panggil takwa, dia kena lalu ke ilmu kalimah bahasa Arab. Ilmu saraf, ilmu nahwu lain. Tata bahasa. Jadi untuk kita tu tahakkuk. Sekali lagi kita guna perkataan tahakkuk faham kita terhadap istilah itu sehingga kita tidak salah guna. Misalnya ni macam ni budak-budak muda, budak jatuh muda-muda, dia tolong budak tino ni. Dia kata saya tu awak ni ikhlas hati. Oh, sandar nak pula ikhlas hati ni. Mana ikhlas? Dia ikhlas ni kita tidak perlu mendakwa-dakwi. Ikhlas itu ialah penilaian Allah Ta'ala terhadap diri kita. Lebih baik jangan kita isnadkan ikhlas itu kepada kita. Saya ikhlas. Bermakna kita yang telah menjustifikasikan, telah menilaikan perbuatan kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu. Orang yang ikhlas ni kadang-kadang dia tak berasa apa dia ikhlas. Sebab itulah macam kalau kita boleh mengambil ibrah daripada cerita yang panjang lebar dari kitab Riyadhus Shalihin pun ada. Cerita 3 orang yang tertahan di dalam gua, mana tertutup. Bila masuk dalam gua jatuh batu yang menyebabkan mereka tak boleh keluar, dan akhirnya setiap daripada 3 orang ini bertawasul dengan amal mereka, dan mereka seandainya amal saya ni ikhlas ya Allah Ta'ala, biarlah batu bergerak jadi bermakna mereka tidak jazam. Jangan kita jazamkan bahasanya kita ni ikhlas, sebab kita tak tahu hakikatnya sebenarnya. Dan untuk kita menilai diri kita sendiri adalah sebenarnya tidak tepat. Sebab apa? Sebab kecenderungan diri kita ialah memaafkan diri kita. Kecenderungan kita ialah melihat kebaikan diri kita dan tidak nampak keburukan dan keaiban diri kita. Tak usah kata diri kita sendiri, anak kita, orang mari beritahu anak kita buat perkara yang tidak elok, tak baik, kita tidak akan terima. Kita akan marah. Tidak, anak saya baik, anak saya berjuru, kita akan mempertahankan. Tanpa sebab itu, walaupun pada zahirnya anak kita tu, kita bila orang main mengadu, kita diam dulu, jangan kita bantah.
Boleh jadi betul dia melakukan, boleh jadi tidak betul. Jangan pula pakai terima terus. Nah, orang kata anak kita jahat begini buat ni, kita tak ada bukti dah, kita pergi pinyak godek anak. Tak betul juga. Kita tawakuf dulu, tabayun, itu asas Islam. Bila apa pemberita yang sampai kepada kita ialah at-tabayun. Ini yang ditinggalkan oleh umat Islam. Selidik, analisa dulu. Ni orang mari ayat kata mari bagi tahu anak kita tu buat kenuh gitu gini. Kita pun dia balik ambil hotel pakai punya mana. Kadang-kadang itu berlaku, kadang-kadang anak yang berjuruh difitnah. Tapi yang banyak berlaku ialah anak-anak yang buat benar tapi ibu bapa tak boleh nak terima. Tu. Sebab apa? Sebab kecenderungan kita melihat kebaikan diri kita dan tak nampak kejahatan diri kita sendiri. Baiklah, memberi zakat itu kepada asnah yang 8, itulah perbuatan dia. Jadi boleh kita niat semasa kita beri kepada wakil ataupun semasa hok gerban tadi semasa orang panggil kita orang panggil hok perbuatan gerban lah iraqatud dam, itulah afdal. Niat semasa tumpah darah. Menumpah darah itu makna sembelih tu, bukan tumpah darah bunuh, tidak. Jadi kalau sebelum daripada itu ialah semasa orang panggil kita menyerahkan, kita mewakilkan kepada orang untuk menyembelih boleh, ataupun kita wakil kepada orang untuk menguruskannya, itu boleh serahkan. Niat tu boleh kita wakilkan. Dan kita niat dulu pun makna boleh. Tetapi yang terbaiknya niat semasa iraqatud dam, maknanya menumpahkan darah itu. Baiklah, memberikan zakat. Gabriel zakat, kita ambil makna zakat sikit. Zakat itu sentiasa membawa dua makna, dan kedua-dua maknanya sentiasa ada padanya. Zakat itu dia daripada istiqaq, ambilan daripada orang panggil, makna orang panggil zakah dia ada dua makna. Satunya tambah, tumbuh, dan yang kedua ialah orang panggil menyucikan. Zakat mana tazkiyah, menyucikan. Tambah, zakat itu falsafah dia menambahkan, menumbuhkan, bertambah, tumbuh, numu, an-numu. Bila dikeluarkan zakat, harta itu akan bertambah. Maksudnya orang panggil bila kita beri kepada orang lain, harta itu akan tersebar, akan merebak. Bahkan kita kena yakin kepada orang panggil apa yang Allah Ta'ala beri. Bila Allah Ta'ala kata lagi tu, Nabi kata macam tu, itulah. Macam mana bertambah? Kalau kita tak faham macam mana boleh bertambah, tak mengapa. Tetapi kita kena yakin bila kita keluar zakat, bermakna harta itu akan bertambah. Yang kedua, membersihkan harta daripada hak orang lain, dan membersihkan hati daripada sifat yang paling bahaya yang wujud dalam hati kita. Apa dia? Asyuhu, kedekut. Zakat adalah titik mulanya sedekah. Zakat itu ialah sedekah yang wajib. Sedekah itu ialah membersihkan hati kita daripada sifat kikir, kedekut, syuhun. Begitu. Syuhun ini dalam beberapa, dalam Quran ada beberapa tempat Allah Ta'ala ulangi pernyataan yang sama. Salah satu daripada dalam surah An-Najm. Kita nak tengok kesan buruknya kepada orang panggil sifat kikir ini. Bagaimana Allah Ta'ala menyifatkan akan dia. Wa man yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan daripada syuhun nafsih, daripada kedekut dirinya. Maksudnya apa dia? Setiap daripada kita ni semuanya ada sifat kedekut. Naluri kedekut itu memang ada, sama ada itu jadi subur ataupun tidak. Barang siapa yang diselamatkan daripada sifat kedekutnya, maka mereka itulah orang-orang yang menang. Mafhum maksudnya orang yang tak selamat daripada sifat kedekutnya. Tak selamat tu sebab Tuhan tak selamatkan dia, tidak lindungi daripada sifat kedekutnya, maka dia bukan orang-orang yang berjaya. Dan dalam ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campurkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Ayat ini mana walaupun al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sababi. Ibrah, pengajaran daripada sesuatu ayat Al-Quran dalam ilmu ulumil Quran ialah dengan umumnya lafaznya, bukan khusus sababnya. Tapi saya nak sebut ni ialah khusus sababnya. Walaupun begitu, sehingga kan ayat ini menjadi nas atau peteras kepada kaedah fiqh yang besar, iaitu ad-darar yuzalu, mudarat wajib dihilangkan. Selain pada ayat daripada hadis la darara wala dirara, bergabung dengan ayat ni wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campurkan diri kamu ke lembah kebenaran. Apa saja perkara yang boleh menyebabkan bahaya agama kita, nyawa kita, murah kita, harta, jangan. Jadi seumumnya begitu. Tapi khusus sahabatnya apa dia? Ayat ni turun ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sifat kedekut. Ketika mana? Ketika adanya seruan kepada infak fi sabilillah.
Zaman dahulu bila nak berperang begitu dikutip derma ni, mana orang perempuan terkenal dengan kemurahan mereka sehingga barangan kemah pun dia bubuh dalam jabik ni. Tu orang perempuan dia sanggup. Begitu kesedaran mereka untuk i'la'i kalimatillahi al-ulya, untuk meninggikan kalimah Allah, yakni agama Allah Taala yang dianya tinggi. Nah, jadi berlaku orang panggil beberapa orang ni makna dia tu tidak mau infak apabila ada tuntutan. Begitu Allah Taala menegur, jangan kamu campur diri kamu ke lembah kebinasaan. Satu lagi dia ada juga tafsir yang lain, ialah ada di kalangan sahabat ni dia begitu semangat, nah, begitu dia menerkam masuk dalam pasukan musuh itu seorang diri dia. Ini panggil berani yang bodoh lah, orang panggil tidak ada strategi. Tak bertepat. Jadi kita tak boleh lagu tu. Itu nama dia mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Dan termasuklah ada tafsir yang kedua ini, maksudnya ialah orang yang kedekut itu sebenarnya dia membahayakan dirinya dan juga agama Islam. Bayangkanlah kalau semua orang Islam semuanya bersifat kedekut, tidak akan berlakulah kemajuan yang kita nikmati sekarang dengan institusi masjidnya, institusi pengajian ilmu Islamnya. Walaupun ada orang kedekut, tapi ramai yang tak kedekut. Ada seorang tu maknanya sebutin masjid tu dia berlaku. Tu. Kerana kesedarannya. Jadi dengan adanya orang-orang, kalau umat Islam semua tak kedekut, maka itulah masjid-masjid di Kelantan sekarang ni, dalam masa 10 tahun yang mutakhir ini begitu banyak yang direnovasikan, dibuat baru semula. Kalau 10 tahun yang sebelum daripada ni, maknanya orang panggil masjid-masjid kita tu agak termundurlah sedikit dari segi bangunannya, bukan dari segi imarahnya, dari segi bangunannya. Jadi ayatnya, itu semuanya ialah daripada poket orang Islam, bukan daripada pihak kerajaan. Dia di Kelantan ni, lainlah di Terengganu. Di Terengganu tu sejak sekian lama lagi masjid-masjid itu tersegan indah. Itu kerana pihak kerajaan yang membinanya. Maka kita melihat dari sisi yang posisinya bagaimana. Bila kerajaan yang tidak membina masjid ini, maksudnya apa dia? Itu peluang kepada kita. Peluang kepada kita untuk meraih pahala yang sangat banyak. Untuk mau panggil dia nombor satu sekali amal jariah, yakni tanah bumi yang menjadi masjid. Jadi kalau ada orang menawarkan, orang panggil penjual dengan sistem yang biasa dibuat pada zaman sekarang, menjualkan loh tanah sekaki, 2 kaki dengan harga sekian, itu adalah yang terbaik. Kerana tanah tu tempat kita tak berlaku gempa bumi, jadi tak teralih bumi tu. Jadi itu dia tidak akan sampai ke akhirat lah. Kalau binaan masjid itu dia jatuh nombor 2 dah. Kerana binaan masjid ni kadang-kadang tak ada sampai 10 tahun, ada AJK baru pula, rombok wak baru ni. Kadang-kadang begitu yang lama tu, begitu binaan masjid itu diwakafkan. Begitu kalau nak buat masjid baru pun, bahan binaan itu mestilah hok biasa orang buat sekarang, dia tumpukkan di situ. Kan binaan di atas itu. Kerana orang-orang zaman dulu yang infak untuk masjid itu nyanyi ke mereka terputus. Jadi maknanya begitu tuntutan infak fi sabilillah itu, bila adanya sifat kedekut ini, orang pergi harta dia kemah keming, tak bertitik setitik habuk pun. Maka itu sangat bahaya kepada Islam dan juga umat Islam. Bagaimana dengan fuqara, bagaimana dengan masakin, nasib mereka tidak terbela. Jadi kalau semua kedekut nombor satu sekali dengan anzalallahu alaihim, yakni daripada hak wajib, minal wajibat, gapo dia zakat lah. Dan tidak cukup dengan itu, Nabi dalam hadis yang juga agak terkenal, Nabi kata salasun muhlikat, ada 3 perkara yang muhlikat, yang membinasakan. Dia dosa ni ada semata-mata dosa. Yang kedua, dosa tu dia mudarat kepada orang, itu dipanggil sebagai muhlikat. Muhlik, dan Imam Ghazali dia ada rubu'ul muhlikat dalam ihya dia. Bahagian perkara-perkara yang merosakkan ibadah, akidah dan juga pahala amal ibadah. Seperti kita berdeki, kita itu boleh membatalkan pahala amal ibadat kita. Jadi Nabi kata dalam satu hadis, dalam kitab Penawar pun ada hadis ni, dan banyak tempat ada hadis ni, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang muhlikat. Dia bukan sekadar dosa, bahkan dia membinasakan. Nombor 1 sekali Nabi sebut syuhum muta', kedekut yang ditaati, diikuti. Dalam diri kita ada sifat kedekut. Kerana sifat kedekut itu lahir daripada naluri kita sayang kepada harta yang kita miliki dengan usaha kita. Maka jadilah kedekut. Pergi harta tu kemah kemih. Jadi syuhun muta'
ada sifat kedekut dalam diri kita tu tak apa. Hak tadi dalam ayat man yuqa dipeliharakan syuh nafsih, Tuhan jaga pelihara daripada kedekutnya. Sekarang adanya orang panggil sifat kedekut, kemudian kita tu ikut maka itulah maknanya mutabakah dengan ayat tadi, Tuhan tidak jaga. Apa Tuhan tidak jaga? Sebab kita jauh daripada Allah Ta'ala. Jadi Tuhan tak ambil cara nak jaga diri kita. Jadi maknanya kedekut yang ditaati diikuti, itu muhlikat, membinasakan. Jadi dengan sebab itulah agenda untuk mentarbiah, membersihkan hati daripada sifat kedekut ini menjadi di antara agenda yang utama dalam agama. Maka dengan sebab itu dia menjadi rukun, digelarkan dia sebagai rukun walaupun hakikat dia bukan rukun. Sebagaimana yang kita telah bincangkan kemarin, yang ini dia dianggap suatu benda yang sangat besar. Itulah rukun urfi. Kalau tidak ada zakat ini, bermakna kita kehilangan satu cara untuk nak tarbiyah benarnya diri kita dengan agama, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan menghilangkan sifat kedekut. Kerana orang panggil berinfak itu dia bersedekah. Sedekah termasuklah zakat. Dia panggil semua daripada yang masuk dari kategori dia panggil amalan heavyweight. Dia panggil sedekah ni satu benda yang berat. Kita yang jadi mudah rasa ringan tu sebab kita dah terbiasa. Memang sifat nafsu begitu, biasa dengan apa yang dibiasakan. Tapi permaknanya berat. Sebab apa berat? Sebab dia hal yang berkaitan kerugian dari sudut harta, itu lebih besar bebanannya. Dia begini, maknanya kalau sembahyang, kalau berzikir, baca Quran, bila kita selesailah daripada amalan-amalan ini, syaitan agak susah untuk nak goda kita supaya kita jadi menyesal dengan sebab semaya. Tak ada orang menyesal, Allah menyesalnya semaya sunat sana. Tak ada. Gi haji, gi umrah, balik haji, habis pitih. Sekarang yang kali pertama pun ada dah yang tak dapat subsidi. Makna 30,000. Oh nyanyo. Kali pertama ni biasa dapat subsidi. Ni yang kali pertama pun makna tak dapat subsidi, maknanya 30,000. Kalau zaman saya gitu 2012, hak tu kali kedua, hak tak ada subsidi 16,000 je. Kali pertama tu tak sampai 10,000. Gi haji, gi umrah, habis pitih banyak mana. Ada orang menyesal? Tak menyesal. Sebab haji umrah itu dia ada musyabahah dengan apa dia? Musyabahah dengan perlancongan. Melancong ni jari orang yang tak berakhir. Seperti buah durian. Jarang-jarang yang tak berakhir pakai buah durian. Naik ke atas bes kono, suka orang berjumpa, orang tengok orang ramai dan kita tu tidak ada komitmen yang lain. Makna kita tu rasa bebas nak buat apa saja. Jadi masa melancong ini memang kita tak jadi kedekut. Sebab bila orang tu telah memperuntukkan sejumlah wang, dia tak rasa kedekut, dia tak rasa rugi dah. Jadi habis duit banyak juga tapi tak rasa rugi. Tapi bersedekah, setelah kita bersedekah, syaitan akan kosek lagi kita. Kosek ni maknanya ganggu kita supaya jatuh penyesalan. Sekurang-kurangnya salah, menyesal kerana salah. Apa salah? Sebab secara gaduh-gaduh. Secara gaduh-gaduh demo holo jabe, holo kotok, kita kok gaduh panik, mana apa terambil. Lah nampak tersilap merah. Biasanya kita nak wihuk hijau, dalam poket ni ada hijau, ada merah. Jadi Allah, apa tersalah wihuk merah. Nak ambil pula, tak tergamak dah. Nampak kau ke ni? Jadi yang kita sedekah ni dia boleh jadi menyesal lagi. Jadi salah satu daripada perkara yang membatalkan pahala amal ibadat kita ialah kita menyesal dengan melakukan ibadat. Jangan menyesal melakukan ibadat. Kena faham permainan syaitan. Kalau tidak kita jadi makanan dia semua. Dalam kitab Minhajul Abidin umpamanya ada satu fasal fil makayidi wal hayalu minasyaitan. Makayid, tipu daya dan juga hello strategi yang dilakukan oleh syaitan. Dia ada tujuh step, 7 langkah. Dia pasal perangkat, tak kena perangkat ni, dia pasal perangkat yang kedua. Kita semaya dalam bilik sorang-sorang diri pun boleh jadi riak juga, riak khafi, tanpa diketahui oleh manusia. Begitu juga kalau umpama semaya, kita dah bicarakan bab ikhlas baru ni 2-3 hari sebelum daripada ni. Misalnya orang sembahyang banyak di tempat kita di sebelah luar tu, wallahu alam kita tidak tahu. Jadi biasanya selepas ada sembahyang dihulurkan sampul, tak banyak pun, sikit je Tapi begitulah orang yang tak ada tu begitu besar bagi mereka. Dan kita tahu dah perbahasannya,
Orang panggil ikhlas itu asal dianya ialah tidak ada campuran sedikit pun. Tetapi nak cari mana orang tak bercampur, nak kita hidup di zaman madiyah ini. Jadi kalau ada campuran bagaimana? Ada 3 pandangan ulama. Ibn Amsalan tak boleh langsung bercampur. Imam Ghazali biar banyak lillahi ta'ala. Tu. Ingat masalah ni. Supaya kita tu jangan bergaduh kata orang tak ikhlas. Dan kita tak boleh menghukum orang ikhlas ke tak ikhlas. Itu adalah rahsia di antara seorang hamba itu dengan Allah, dengan Tuhannya. Nah. Dan pandangan Ibn Hajar Al-Hatami tak kira asalkan ada lillahi ta'ala. Kalau kata 1% pun 1% lah dia dapat ni. Tapi saya kiranya jangan kita bermudah-mudah begitu. Sebab kalau kita melihat kepada pandangan ni, dia akan membawa kepada tasamuh. Mana kita tak puas asal ikhlas sikit-sikit pun tak apa dah. Bermakna kita tidak akan pernah untuk nak berjuang, bermujahadah untuk lawan nafsu kita. Tetapi nak lebih banyak. Lebih banyak ni kalau kita ambil yang CP mana? 51% lillahi ta'ala, 49% li ghairihi. Nak boleh 51% ni pun kata orang Kelantan cawak kotel. Sisi lengan baju bukan mudah. Kita kena faham kita hidup zaman yang macam mana. Dia tidak serupa zaman dulu. Sebab itulah ada pernah dah saya sebut dah tok guru kita ni. Ada seorang tok guru kita, Allah lenehnya dia. Apa yang dia nak daripada dunia ini? Kereta pun dia tidak nak dah kereta. Kita ustaz-ustaz zaman sekarang ni, pernah betul mata lah kita tengok, kereta tu tubik model baru ni. Setiap minggu ada model baru. Tu nak kepada kesabaran. Tak sabar nyanyo kita. Punahlah kita. Itu orang panggil kadang-kadang mana munasabah. Jadi mana ikhlas maknanya orang panggil. Kita nak sebut saat ni. Misalnya kalau semayang-mayang orang beri satu surat yang di dalam itu maklum ada isinya apa dia jadi jangan kita kata orang ambil satu surat tu makna dia tidak ikhlas. Orang tak ambil tu kita tak ambil satu orang tak ambil satu surat tu lebih tak ikhlas. Kita kena tengok ramai orang ambil satu surat kita ambil. Kalau kita tak mau kita beri kepada orang lain. Begitu yang terbaik. Dia kita bagi kepada orang lain tu jangan bagi tahulah pula kepada aku ambil saat ni, aku ambil juga satu surat. Bukan aku ambil kat kau, aku ikut ke. Sebab itulah kita tak belajar makin syaitan kita. Kita hanya akan perasan-perasan kita. Dia baik ni kita tak boleh perasan. Sebagaimana hok di antara yang masyhurnya ialah hadis munafik. Alamatul munafiki salasun. Kita mau ni gak ni tengok nampak selalu orang dia tu munafik ni. Sayyidina Umar lagu mana? Bila Nabi baca hadis ni, setiap orang dia pergi jumpa, dia tanya, Nabi kata, mau dengar Nabi kata, alam munafik ada 3 tu, ada ke tak pada diri aku? Setiap orang dia tanya, bimbangnya dia, kalau diri dia itu, ada sifat munafik. Sedangkan dia ialah salah seorang daripada al-ansyarah al-mubasyaratul bil jannah. 10 orang yang diberita gembira secara jumlah di atas dunia lagi masuk syurga. Bahkan dia tu orang yang kedua. Makna dia dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang nak dibimbing lagi? Tu. Kita ni. Itu ada, saya ingat dulu ada satu ajaran sesat. Masuk ni belum zaman-zaman internet lagi lah. Ada keluar dalam berita TV dia berlakon di Negeri Sembilan. Dia mendapat di Selangor. Dulu ada orang mendakwa diri Rasul Melayu ada dulu. Rasul Melayu kaji kahar dia sekali dengan ketuhanan ayah peng. Dengan sebab tu dia tergelar lah. Sebab anu power lagi tu dia Rasul je tu. Tapi ada orang daripada orang perempuan tua lah daripada Negeri Sembilan. Dia ramai yang mengikut, ahli koprak yang mengikut Jadi kita tengok memek mukanya dia kata, kami ni Rasul kami sudah jamin kami masuk syurga. Kamu Allah nak sukanya kita ni dengan memek mukanya begitu Rasul Melayu dia tu dah jamin masuk syurga. Tu. Dijamin. Kita ni dijamin melalui sifat. Kalau kita bersifat begini-begini masuk syurga lah kita. Kita iktimad kepada sifat itu. Bukan kita orang panggil jazamkan masuk syurga tu tidak. Tu. Jadi maknanya zakat itu adalah tarbiyah yang sangat besar. Bermula dengan zakat itu untuk tarbiyah diri kita dengan sifat pemurah. Karena Islam tidak akan terbangun, tidak akan jadi tinggi. Manakala orang panggil sebab zaman hari ni orang kata mana gerak sikit duit. Maka sebagaimana musuh-musuh Islam mempunyai dana yang sangat besar untuk menghancurkan akidah umat Islam. Kita juga kena ada dia panggil isti'dad. Wa'adu mastata'tum minal quwwah
Bersiaplah kamu daripada makna kekuatan yang sepadan dengan musuh. Nah, biar orang tu jadi gum. Nah, sekarang yang saya duduk sekarang dalam YouTube bila kita duduk tengok YouTube tu banyak dah lah ni dipost-postkan orang panggil upacara dalam gereja. Banyak ni dengan kanak-kanaknya yang dilatih sebagai kader, maknanya pelatih untuk jadi birawati, untuk pada masa depan budak. Dan begitu ada tulisannya tenangnya berbahagia melihat muka-muka pastor ini dengan lagu-lagunya, dan dia meniru lagu-lagu Islam. Tu sengaja dia buat talabus begitu. Jadi kita bimbang lah anak-anak. Sebab itulah sekali lagi saya nak tegaskan, dah beberapa kali saya tegaskan, tak ada dah cara lain kita ni melainkan pengisian ilmu Islam di dalam dada umat Islam itu sendiri. Anak-anak kita pastinya, kita sekarang yang mengikuti pengajian ini, untuk diri kita, anak-anak kita pastikan supaya mereka juga mendapat perkara yang sama sebagaimana kita, supaya akidah mereka terjaga. Kerana perkara yang paling mustahak kita jaga ialah agama kita, yakni bermula dengan iman, makna akidah kita. Jadi itulah maknanya memberikan zakat itu adalah setengah daripada benda yang sangat besar dari Islam. Sebab itu dibilangkan dia itu sebagai rukun. Nabi hanya mengatakan bunyal Islam ala khamsin, dibina Islam itu di atas 5. Bila kata dibina, maksudnya kita bina itu atas apa? Tiang. Di tiang-tiang Islam itu ada 5. Tiang yang mana? Tiang yang besar-besar. Jadi kalau tidak ada salah satu daripada tiang ini, jawabannya ialah binaan itu terdedah kepada ancaman bahaya boleh jadi runtuh. Selain daripada tiang-tiang besar ini, ada lagi tiang-tiang yang lain. Jadi mudah-mudahan itu sebagai orang panggil penakhiran kita untuk kita tawakuf hari ini, 27 hari bulan hari Selasa kita tawakuf. Kita tawakuf pada hari ini, maksudnya esok lusa tu sama telah dah daripada pengajian ini insya-Allah kita akan sambung semula 14 Zulhijjah. 14 Zulhijjah bersamaan dengan 3 Julai insya-Allah kita bersua kembali di alam maya ini. Jadi kalau dengan izin Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kelapangan, kalau nak mari ziarah saya sangat mengalu-ngalukan. Jadi dengan secara persendirian apapun, ada dah. Pernah ada yang mengikuti daurah saya tu, makna ada yang datang daripada Johor. Jadi alhamdulillah, sebab bila kita melihat wajah orang yang belajar dengan kita ni, barulah hubungan tu dia terasa lebih akrab lagi tu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita usahakan selama ini dah masuk minggu yang ketiga dah, minggu yang ketiga. Melalui panggil daurah mana pengajian ilmu akidah tauhid melalui kitab Faridatul Faraid ini, mudah-mudahan mendapat perhatian Allah Ta'ala. Itu nama dia ialah inayah daripada Allah Ta'ala. Mendapat inayah tu mendapat perhatian. Sebagaimana kita nak perhatian daripada orang, daripada makhluk kita berusaha untuk meraih perhatian Allah Ta'ala dengan apa aktiviti yang kita lakukan, dan mendapat riayatillah tu makna ambil cara. Kalau orang kata dipanggil ambil cara, Tuhan cara kepada rohi kita. Dan akhirnya kita akan mendapat keberkatan, kerahmatan dan juga keselamatan agama kita daripada apa-apa saja orang panggil perkara-perkara yang mafsadah, yang membinasa, yang boleh memberi bahaya kepada agama kita. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Ta'ala, untuk kita meneruskan usaha kita yang sangat murni ini. Ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabirin wa tabatas siddiqin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillah.